KPM. Hai Irfan. Hai cikgu. Hari ini kita nak belajar apa agaknya? Tak pastilah cikgu nak belajar apa Ya, sebenarnya Cikgu Linda nak ajar peribahasa. Peribahasa? Tapi sebelum belajar peribahasa tu kita main teka-teka boleh tak? Teka-teka lagi Irfan suka cikgu. Teka-teka emoji. Okey. Jom kita tengok paparan gambar ini. Irfan teka, betul atau tidak? Ni, yang pertama. Baik, Irfan dah bersedia cikgu. Okey. Yang pertama ni kacang ni cikgu. Ada gambar katak, ada gambar tempurung. Tempurung. Jadi peribahasanya adalah bagai katak di bawah tempurung. Bagus. Yes. Okey, kita pergi kepada gambar yang kedua pula Kedua, Irfan. silakan cikgu. Amboi, Irfan ni macam sangat yakin Ya, nampaknya. Jom semangat. kita pergi gambar kedua. Kita ada telur dan kita ada gambar tanduk. Tanduk. Jadi peribahasanya adalah bagai telur di hujung Tanduk. Yeah. Pandai Irfan. Maksudnya keadaan yang mengerikan. Betul, saat-saat genting. Saat-saat genting. Bagus ni, saya nak bagi gambar lebih mencabar. Satu lagi. Satu Silakan lagi. cikgu. Jom Berikan kita kepada tengok saya. gambar ini. Okey, kita ada gambar burung, bangau, ada kerbau. Saya tak pastilah cikgu. Tak pasti. tak pasti. Tadi yakin sangat jawab. Betul lah Yang tu. ni kurang pasti pula, ya? Pastilah cikgu. Jadi yang sebenarnya kalau Irfan nak tahu lagi tentang peribahasa ini, jom belajar dengan Cikgu Lindano. Itu gambar apa? Ada Gambar burung, apa ada ya? kerbau. Jom belajar dengan saya. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini kita akan membicarakan, berdiskusi tentang mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 5 berkaitan dengan peribahasa. Dan untuk hari ini, kita bawakan seorang guru yang tak lain, tak asing lagi di Didik TV KPM. Kita persilakan Cikgu Haslinda Nur Ismail dari SMK Seri Mulia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Linda. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Irfan, apa khabar? Sihat Cikgu, bagaimana? Oh ya, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah bertenaga, ceria nampaknya. Yes. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat Irfan. Perkenalkan dulu, Cikgu Nurziana Yuf dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob, Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami membantu dalam memberikan bahasa isyarat. Okey Cikgu, untuk hari ini kita tidaklah bersendirian kerana kita juga ditemani oleh kawan-kawan saya daripada SMK Seri Mulia. Jadi siapakah mereka Cikgu? Okey, siapakah mereka? Jadi jom saya perkenalkan. Semuanya hari ini Irfan bunga. Saya lagi bersemangat. Ada bunga di sini. Irfan seorang saja yang kumbang. Ya, baik. Okey, Betul. baik. Okey. Yang pertama kita perkenalkan Nurin Frizana. Angkat tangan sikit, Nurin. Hai Nurin. Okey, baik. Yang kedua ialah Zaidatul. Angkat tangan Zaidatul. Mana? Okey, baik. Seterusnya Dania. Sila angkat tangan Dania. Baik. Dan seterusnya ialah Fatihah. Semua ini anak-anak murid saya daripada SMK Seri Mulia. Hai semua. Wah, nampak bertenaga lah kita punya kawan-kawan daripada SMK Seri Mulia ni. Dan semuanya adalah kuntuman-kuntuman bunga yang manis-manis. Okey. Cikgu, hari ni kita nak belajar tentang peribahasa Cikgu. Betul. Tapi saya pasti ada satu peribahasa yang spesifik yang kita akan belajar. Betul. Apakah ia Cikgu? Peribahasanya ialah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi slot kita hari ini bertajuk melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lah kan, kita jomlah teka. Jom kita teka berdasarkan. Teka lagi Cikgu? Ya, teka lagi. Tapi kali ini berdasarkan barang-barang yang ada di hadapan kita, Irfan. baik, Cikgu. Jadi sekarang saya nak anak-anak murid saya, iaitu 4 orang di Google Meet ini, teka apabila saya pegang barang-barang ini, apakah peribahasa yang berkaitan dengan barang-barang yang saya pegang ini. Jadi yang pertama Cikgu Linda pegang ya, yang ini ialah buluh. Jadi siapa nak cuba jawab apakah peribahasa yang berkaitan dengan buluh? Silakan.
Yang dekat rumah juga boleh Cikgu, cuba. saya nak jawab. Oh, cepat Fatihah. boleh laju. Bagus. Okey, Fatihah. Silakan, Apa dia Fatihah. peribahasa ni, Fatihah? Apa jawapan dia? Peribahasa yang berkaitan dengan buluh ialah melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Anda kunci ke jawapan tu? Kunci ke? Ya, betul. Ya, Oh, betul. betul. Betul lah ni, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Itulah tajuk kita hari ni. Tapi takkanlah cerita pasal buluh saja, Irfan. Betul, cikgu. Cerita pasal apa lagi ni? Yang kedua. Banyak Cuba. lagi. Okey, ada yang lagi. kedua. Ini dia. Ada tulur. Telur. Sebut betul-betul. Okey, telur. telur. Jadi Patut siapa yang nak cuba berkaitan dengan telur ini? Saya. Dania. Dania. Silakan Dania. Peribahasa yang berkaitan dengan telur ialah jangan ikut resen ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Wow. Tadi telur di ujung tanduk. Betul. Yang kedua ni ulang balik. Ulang Dania. balik macam panjang je tu. Panjang je tu. Jangan ikut resen ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Jangan ikut resmi ayam, bertelur Bertelur sebiji, sebiji, riuh riuh sekampung. sekampung. Okey. Betul, bagus. Bagi tepukan sikit, Okey. Seterusnya, Ya. saya je yang menunjukkan barang-barang ni. Saya pun ada barang juga, cikgu. Irfan, cuba Ya. ambil payung tu. Buka payung cikgu. tu. Buka payung, cikgu. Ya, buka payung. Cikgu, nak hujan ni, cikgu. Nak Saya hujan, buka mari payung sikit. hujan. Sambil-sambil tu anak-anak murid SMK Seri Mulia tengok apakah peribahasa yang berkaitan dengan payung. Ya, Lihatlah silakan. jejaka di bawah payung yang berwarna ungu pula, warna pink. Oh, warna merah jambu. Merah jambu. Ya, silakan. Siapa nak cuba? teka? Saya cikgu. Silakan saya Datul. Pada pendapat basah ni. peribahasa yang berkenaan dengan payung ialah sediakan payung sebelum hujan. Betul. Tahniah. Barulah tak basah Irfan kat sini. Ya. Seterusnya Irfan, angkat sikit bunga tu. Bunga? Selalu gadis dengan bunga. Ini jejaka dengan Saya bunga. angkat bunga, cikgu. Jadi kalau bunga Okey. ni, apakah peribahasa yang berkaitan dengan bunga? Cepat. Siapa nak jawab? Silakan. Cepat. Bagus Nurin. Silakan Nurin. Peribahasa yang berkaitan dengan bunga adalah bagai kera mendapat bunga. Iaitu apabila kita beri seseorang pemberian tapi tidak hargai. Sebab kera dia tak tahu bunga tu cantik. Betul, cikgu. Dia tak hargai. Dia tak Jangan hargai. jadi macam kera. Dan yang Okey. paling akhir kita tengok ada bakul. Irfan, angkat sikit bakul Irfan. Cantiknya bakul, Cantiknya cikgu. bakul. Ada bunga. Tapi apakah peribahasa berkaitan dengan bakul? Cepat. Anak-anak murid saya. Saya cikgu. Cepat Fatihah. Bagus Fatihah. Peribahasa yang berkaitan dengan bakul ialah masuk bakul, angkat sendiri. Puji cikgu, diri peribahasa sendiri ni lah. negatif ke positif, cikgu? Boleh juga positif, boleh Okey. juga negatif yang sebenarnya. Bila masuk bakul angkat sendiri ni mungkin menunjukkan keyakinan diri sendiri. Betul juga. Bercakap dengan diri sendirilah. Tapi kalau kita bercakap dengan orang lain macam negatif lah pula. Betul. Macam orang kata mungkin belagak sikit ke. Belagak kan? sikit. Sebegitu. Poyo-poyo ke. Tapi Irfan kan, Ya. mana boleh kita je tunjuk barangan. Anak-anak murid kat rumah pun kenalah tunjuk barangan apa yang mereka ada di rumah yang boleh dikaitkan dengan peribahasa. Okey, siapa nak cuba yang pertama? Dan kawan-kawan lain cuba teka ya. Irfan pun kalau boleh tekalah. InsyaAllah saya cuba. Silakan. Siapa nak tunjukkan barangan di rumahnya yang boleh diberikan peribahasa? Saya cikgu. Okey, Zaidatul, apa barang yang kamu ada? Tunjukkan. Saya ada gunting. Gunting. Okey, baik. Siapa nak cuba peribahasa yang berkaitan dengan gunting ini? Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Firzana. Apa dia peribahasanya, Saya. Firzana? Peribahasa yang berkaitan dengan gunting adalah gunting dalam lipatan. Gunting dalam lipatan. Yang terakhir, siapa nak cuba? Ada tak barangan di rumah kamu yang boleh menggambarkan peribahasa? Cepat angkat tangan. Siapa lagi nak Siapa kongsi? lagi? Dania, silakan Dania. Dania ada Barangan apa yang ya? ada di rumah saya ialah duit. Duit. Siapa yang tak suka duit, cikgu? Duit. Siapa nak cuba jawab? Duit. RM1. RM2. Cepat. Sila. Siapa nak Saya. cuba? Pada pendapat saya, peribahasa yang sesuai untuk duit ialah mata duitan. Mata duitan. Pantang nampak duit, cikgu. Jadi itu saja. Kita minta teka-teka. Saya serahkan pada Irfan. Terima kasih, cikgu. Satu pembelajaran yang cukup menarik di mana murid-murid tadi teka menggunakan barang-barangan untuk mendapatkan peribahasa yang paling tepat. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Direct TV KPM untuk slot menengah atas.
KPM. Irfan. Ya saya, cikgu. Irfan intai apa tu? Bukankah sekarang kita nak belajar tentang intai-intai, cikgu? Pandai Irfan ni lah. Intai kesalahan bahasa. Itu yang kita akan kongsikan untuk segmen kali ini. Silakan, cikgu. Tapi jangan mengintai dari tirai kamar. Amboi, itu lagu, cikgu. Lagu kan. Kita nak intai kesalahan bahasa ni sebab kita belajar bahasa Melayu tingkatan 5. Namun sebelum kita intai-intai ni, saya nak anak murid saya baca petikan ini. Sebab dalam bahasa Melayu kita ada kemahiran membaca. Jadi apabila membaca itu haruslah dengan nada dan intonasi yang betul. Supaya apabila kamu membaca, orang yang mendengarnya akan faham apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi jom kita tengok petikan pertama, iaitu tajuknya Melentur Buluh Biarlah Daripada Rebungnya. Jadi siapakah anak murid saya yang nak bacakan petikan ini? Siapa? Angkat tangan. Saya, cikgu. Silakan Fatihah. Bersemangat Semangat sentiasa. Fatihah kan. Silakan Fatihah. Meluntur buluh biarlah daripada rebungnya. Peribahasa memang tidak asing dalam kalangan masyarakat Melayu sejak dahulu. Setiap peribahasa mempunyai maksud yang tertentu dan menampilkan pengajaran yang tersirat. Di antara peribahasa yang masyhur ialah melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Peribahasa ini bermaksud mendidik anak-anak biarlah ketika anak itu masih kecil. Terima Itu kasih sahaja. saudari Fatihah. Sedap bacaannya, Betul. cikgu. Saya rasa dia boleh menggantikan Irfan pada satu hari saya dah nanti. tak ada kerja. Saya balik dulu, cikgu. balik Fatihah dulu. ganti abang kat sini. Lepas ni Fatihah gantikanlah ya. Macam tu. Baguslah. Bagus. Jadi saya bagi Fatihah ni kan 10/10. 10/10. Bagus Tahniah. Tahniah Fatihah. Okey, baik. Dan jadi daripada cerita tadilah Ya. intai kesalahan bahasa. Jadi daripada peribahasa ini, daripada petikan ini, kita tengok apakah kesalahan yang ada pada petikan ini. Jadi siapa nak cuba sambil-sambil Fatihah baca tadi, kawan-kawan lain sedang mencari kesalahan tau Irfan. Jadi mereka menulis apa kesalahan yang ada dalam petikan. Jadi siapa nak cuba dan tunjukkan jawapan mereka? Siapa? Saya, cikgu. Okey, baik. Dania, tunjukkan jawapan Dania dan bacakan juga ya Dania ya. Kesalahan bahasa pada petikan tersebut ialah di antara. Okey, baik. Pembetulannya ialah antara. Dan masyhur. Pembetulannya ialah masyhur. Betul. Di antara, jawapannya sepatutnya antara. Masyhur. Ejaannya salah. Sepatutnya masyhur. Ataupun terkenal. Maksud masyhur ini ialah terkenal. Di antara. Kenapa salah? Sebab di hanya untuk tempat saja Irfan. Betul. Yang di sini tak menunjukkan tempat. Sebab ini menunjukkan peribahasa. Jadi kena letak antara. Bagus Dania. Jadi jom kita pergi kepada petikan yang seterusnya. Siapa nak baca seperti kita jadikan Fatihah sebagai satu penanda aras lah. Sebab Fatihah bagus baca. Jelas, intonasi betul dan faham. Sehingga Irfan pun tertarik cara Fatihah menyampaikan petikan tadi. Jom, siapa nak cuba? Silakan. Saya, cikgu. Nurin. Silakan Nurin. Baca petikan anda. Peribahasa ini tercipta dari ketelitian masyarakat dahulu dalam melihat satu perkara. Jika kita amati sifat buluh, kita akan mendapati bahawa buluh yang telah keras memang suka untuk dilentur. Tambahan pula, ketika buluh itu masih daripada peringkat rebung, batangnya masih lembut dan mudah dilentur. Demikianlah telitinya masyarakat Melayu dahulu dalam melihat sesuatu kejadian alam. Terima kasih Nurin. Itulah Irfan, buluh ni kan dah tua. Dah tua, dia keras, cikgu. Tak boleh kita nak lenturkan lagi. Jadi ada anak murid tanya, Cikgu Linda, apa tu rebung tu apa? Rebung ialah anak buluh. Anak buluh tu dia lembut. Bila lembut senanglah nak lentur. Betul, cikgu. Sebegitu. Jadi itulah terciptanya peribahasa ini. Namun kena ingat, intai kesalahan bahasa. Jadi anak-anak murid saya ambil pembacaan sambil Cikgu Linda terangkan mengenai melentur buluh biarlah daripada rebungnya, mereka dah mencari kesalahan bahasa. Jadi siapa agaknya nak cuba cari kesalahan bahasa ini? Siapa dia? Okey, Zaidatul. Silakan. Saya sukalah tengok background Zaidatul. Kan ada bunga-bunga. Comel belakang tu. Silakan Zaidatul. Sila.
Kesalahan bahasa dalam petikan ini ialah dari pembetulannya ialah daripada. Zaidatul, mungkin Zaidatul boleh pusing ke depan. Terbalik. Abang Irfan nampak terbalik. Terbalik tu. Pusing. Bukan sayang. Dia punya macam mana tu boleh jadi begitu tu? Cuba pusing kertas tu. Oh, okey. Tak apa. Itu proses cikgu. Proses Itu proses pembelajaran tu biasa. Tak apa. Kita tunggu Zaidatul. Terbalik lagi Irfan. Macam mana tu Irfan? Tak apa. Zaidatul sebutkan saja sebab pada skrin kita tengok mana yang sama. Yang Zaidatul sebut, mana yang sama Cikgu Linda akan tandakan betul, mana yang tak ada Cikgu Linda bulatkan. Silakan Zaidatul. Yang pertama apa Zaidatul? Pembetulannya ialah dari, pembetulannya ialah daripada. Betul. Yang kedua apa dia? Amati, pembetulannya ialah mengamati. Betul. Yang ketiga? Daripada, pembetulannya ialah pada. Betul. Yang keempat? Dalam pembetulannya ialah ketika. Ketiga. Tapi Irfan, Ya, saya. ada satu Zaidatul tak perasan. Yang satu tu cikgu. Yang satu dia tak perasan satu. Satu lah jawapan dia. Tapi bagus sebab daripada 5, Zaidatul dapat cari 4. Terbaik. Bagi tepukan untuk Zaidatul. Baik, yang sebenarnya yang ini Zaidatul tak perasan. Kerana iaitu dia bukan satu kita sepatutnya sesuatu kita akan mendapati bahawa buluh yang telah keras memang sukar untuk dilentur. Macam itu. Jadi tak apa, kita dalam proses pembelajaran pasti ada sedikit kesilapan. Daripada kesilapan itulah anak murid kita belajar. Cikgu Ifah nak tanya cikgu, kenapa kita gunakan daripada, kenapa kita tak gunakan dari cikgu? Yang mana satu? Yang atas yang sekali. Dari ini hanya untuk tempat dan masa sahaja. Tempat dan masa. Okey, dari pukul 5, dari pukul 6, dari Malaysia ke Singapura. Ya, pandailah. Alamak. Kan? Dari pukul 5 masa. Daripada Malaysia ke Singapura tempat. Jadi ini ketelitian ni tempat ke masa? Bukan tempat, bukan masa. Bermaksud daripada. Pandai Irfan. Baik, kita pergilah pada petik seterusnya Irfan. Silakan cikgu. Jadi sekarang jom kita tengok siapa nak baca ni. Panjang ni. Panjang juga ni petikan ni. Panjang ni. Siapa nak cuba baca? Saya cikgu. Silakan. Dah tersenyum dan kat situ. Silakan. Okey, cantik macam Kan penyampai. macam DJ radio. DJ radio tu. Okey, silakan. Berdasarkan maksudnya, peribahasa ini bertujuan untuk menyedari golongan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka dalam mendidik anak-anak. Didikan yang baik perlu diberikan oleh mereka sejak anak-anak mereka masih kecil lagi. Setelah anak-anak didedahkan dengan amalan yang baik sejak mereka masih kecil, amalan ini akan sebati ke dalam hidup mereka. Seandainya kanak-kanak telah berkelakuan negatif sejak kecil, sukar untuk ibu bapa mengubahnya setelah mereka meningkat dewasa kelak. Dalam hal ini, ibu bapa perlu menyemaikan nilai-nilai murni dan memberikan pendidikan moral kepada anak-anak ketika mereka masih kanak-kanak. Bagus. Cara membaca tidak tersekat-sekat, lancar, fasih. Bagus. Jadi itulah anak murid yang ingin saya hasilkan. Wah, semuanya dari SMK Seri Mulia. Ya, SMK Seri Mulia. Anak murid siapa tu? Entahlah, namanya Cikgu Linda kot rasanya. Tahulah siapa Cikgu Linda tu. Kan jomlah kita tengok intai kesalahan bahasa. Mana kesalahan dia? Mana Kita kesalahan dia. intai Jadi kejap. siapa nak cuba? Kita tengok dapat betul semua atau tidak. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Nurin Filzana, kita tengok. Nurin, cuba bagi jawapan kamu. Syukur elok. Takut tadi terbalik kan? Jawapan yang pertama. Besarnya. Okey. Jawapan yang pertama ialah tanggung, jarak jawab. Jawapan sebenarnya adalah tanggungjawab. Baik. Yang kedua, ke dalam hidup. Belakangkan Jawapan sikit. sebenarnya Belakangkan adalah sikit. dalam. Belakang sikit. Macam tu okey. pandai. Okey. Ketiga, pendidikan moral. Jawapan sebenarnya adalah didikan moral. Naik atas sikit, Naik tak atas nampak. sikit. Naik atas sikit. Kawan-kawan kamu di rumah tak nampak. Didikan okey. moral. Ada 3 ke semuanya? Ada 3. Jom kita tengok. Yang ini yang pertama. Betul. Yang kedua. Betul. Yang ketiga. Betul. Jawapan 4. Ada satu yang tinggal, cikgu. Ada satu tertinggal. Satu lagi tertinggal. Satu lagi? Tak apa. Kita belajar. Jadi sepatutnya untuk menyedari, sepatutnya menyedarkan golongan ibu bapa. Kenapa, cikgu? Kenapa bukan E? Kenapa bukan E? Sebab kalau kita menyedarkan, menyedarkan siapa? Mesti ibu bapa. Mesti merujuk kepada seseorang. Okey, ada subjeknya, cikgu. Iya, betul. Lepas tu Baik. tanggungjawab pun sama. Salah eja ni, tanggungjawab kena rapat. Rapat-rapatkan. Kena rapat-rapat. Yeah. Dia kena bekerjasama tanggungjawab ni. Betul. Kena rapat-rapat. Sebab kata majmuk
Tanggungjawab ialah kata majmuk yang telah mantap dan kena rapatkan. Baik, tapi apa pun tanya kepada Nurin, walaupun jawapannya 4, tapi jawapannya 5. Bukan, jawapannya 4, tapi Nurin dapat mencari 3 sahaja. Baik, seterusnya kita pergi kepada petikan yang seterusnya. Ada lagi, cikgu. Ada lagi. Intai kesalahan bahasa. Tapi sebelum itu kita kena baca dengan nada yang betul dan intonasi yang jelas. Silakan. Siapa nak baca kali ni? Saya cikgu. Silakan. Silakan, saya Datuk. Ini kerana kanak-kanak muda mendengar kata atau nasihat ketika mereka masih kecil berbanding setelah mereka remaja atau dewasa. Dalam usia kanak-kanak, sikap, perangai dan amalan baik anak-anak senang dibentuk. Mereka masih belum terpengaruh dengan anasir-anasir yang kurang sihat. Sekiranya anak-anak dibiarkan tanpa dibentuk atau dilentur, tingkah laku mereka sejak kecil, mereka dikhawatiri akan berkelakuan tidak bermoral dan menjadi sampah masyarakat apabila mereka dewasa kelak. Seandainya Perkara ini berlaku negatif sejak kecil, sukar untuk ibu bapa mengubahnya setelah mereka meningkat dewasa kelak. Tak ada tu. Tak apa Zaidatul, ambil masa. Betul. Tak apa. Teruskan. Okey. Okey. Kalau tak, Wifah tolong sambung. Okey, Boleh? Jap. Dalam hal ini, Okey, ibu bapa perlu silakan. menyamaikan nilai-nilai murni dalam memberikan pendidikan moral kepada anak-anak ketika mereka masih kanak-kanak. Okey, sudah habis ya. Dia ada kesilapan teknikal tadi. Betul. Telefon dia macam tergulik sikit. Tergulik sikit. Tak apa. Itu kita maafkan, Tak cikgu. apa, Itu biasa tak berlaku. Apa, biasa berlaku. Ya. Itulah dia cabaran pembelajaran dalam talian. Tapi tak apa. Jadi Zaidatul ni sebenarnya saya percaya Zaidatul sudah buat latihan. Tetapi di saat-saat akhir begitu pula. Mungkin dia tak nampak dia punya aturan petikan. Sebab petikan ini panjang yang sebenarnya. Namun apabila Zaidatul membacanya tadi, anak-anak ataupun murid-murid, apakah kesalahan yang ada dalam petikan ini? Intai bahasa. Silakan. Siapa nak cuba? Saya cikgu, saya nak cuba. Ya. Silakan, Fatihah. Awak tak kacau. Sila. Dalam petikan tu terdapat 4 kesalahan bahasa. 4 kita Terdapat tengok. 4 kesalahan bahasa. Dia ada 2 kertas tu, Fan. Okey, yang pertama. Yang pertama, kesalahan bahasanya ialah ini kerana. Pembetulannya adalah hal ini dikatakan demikian kerana. Wah, okey. Yang kedua adalah dalam. Pembetulannya adalah ketika. Okey, baik. Dan yang ketiga adalah telah. Pembetulannya adalah sudah. Dan akhir sekali, kesalahan bahasa je ialah sejak. Dan pembetulannya adalah ketika. Itu saja. Bagi Bagus. tepukan. Tahniah, untuk Fatihah. Bagus. Okey. 4 kesalahan, 4 dapat diteka oleh Fatihah. Semua yang digali, dicari dan jumpa semua. Ya, sekali. betul. Nanti Fatihah boleh bantu kawan-kawan yang lain yang ada salah-salah tu. Fatihah boleh bantu ya, Fatihah ya. Okey, bagus sangat. Iaitu dapat mencari kesalahan, iaitu yang sebenarnya Irfan dalam pelajar membuat karangan, menulis karangan, perkara ini yang sering berlaku, iaitu ini kerana. Kerana tu kata hubung. Bila kata hubung dia kena ada tengah-tengah. Dia tak boleh awal ayat macam ni. Sebab itu kita kena gantikan dengan penada wacana. Hal ini dikatakan demikian kerana. Kerana tu berada di tengah-tengah. Macam itu. Sama juga dengan ketika. Dalam usia kanak-kanak. Macam tidak sesuai pemilihan perkataan itu. Sepatutnya ketika. Dan seterusnya. Perkataan kerana nasi telah menjadi bubur. Bukan telah. Jawapan yang betul ialah sudah menjadi bubur. Dan yang akhir sekali, anak-anak mereka sejak mereka masih kecil dan kanak-kanak lagi tidak sesuai sepatutnya ketika mereka masih tu menunjukkan garis masa kan, cikgu? Ya, betul. Baik, jadi seterusnya kita tengok ada lagi tak petikannya? Ada lagi. Ada petikan, ada kesalahan bahasa. Macam itu. Mari kita intai-intai kesalahan bahasanya. Siapa nak baca? Ni pendek je ni. Siapa nak baca? Silakan. Saya. Silakan, Dania. DJ radio kita. Ya, silakan, Dania. Pengajaran berbahasa meluntur buluh biarlah daripada rebung ini perlu dihayati. Mereka perlu sedar yang anak-anak merupakan pewaris dan pelapis generasi yang akan datang pada masa depan. Sesungguhnya ibu bapa berperanan penting dalam mendidik anak-anak sejak kecil. Tengok.
walaupun petikan pendek, tapi Dania ada melakukan sedikit kesilapan. Pada masa hadapan, dia tukar pada masa depan. Jadi, kita je sebenarnya dalam SPM tu, Irfan, kita ada ujian bertutur. Ada, bertutur. Ya. Dan dalam ujian bertutur tu ada membaca. Maksudnya membaca sebeginilah, kemahiran sebegini. Jadi bagaimana murid nak mahir dalam kemahiran membaca petikan ini, sentiasa baca buku dengan suara yang kuat. Seperti yang anak-anak murid saya lakukan tadi. Lontarkan suara, cikgu. Ya, lontarkan suara supaya biasa. Jadi walaupun untuk permulaan tak apa, mula-mula memang tergagap, tersilap, itu biasa dalam proses pembelajaran. Namun apabila kamu sentiasa membaca dengan kuat, lontarkan suara seperti Irfan sebut tadi, maka insya-Allah akan lancarlah pembacaan anda semua. Baik, cikgu. Okey, sekarang kita masih mengintai. Intai lagi satu. Petikan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Silakan. Saya, cikgu. Silakan, lagi Nurin. Sekali Nurin. Kita tengok mana yang kena. Kesalahan yang terdapat dalam petikan tersebut ialah yang pembetulan sebenarnya ialah bahawa. Itu sahaja. Ada satu je kesalahan bahasa. Jadi kan, apabila kita tengok petikan tadi, terima kasih ya Nurin, terima kasih banyak-banyak, tahniah satu persatu. Satu persatu. 1%. 100%, cikgu. 100%. Saya pula yang pelik. 1%. Betul lah tu kan. Baik, jadi berdasarkan melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Ada bunyi dalam ni. Okey. Bermaksud di sini, kita haruslah mendidik anak-anak kita sewaktu kecil lagi. Sejak kecil lagi. Jadi mudah untuk kita menerapkan nilai murni, supaya anak-anak kita berakhlak mulia, kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jadi generasi seperti Irfan dengan anak-anak murid saya dan juga anak-anak murid di rumah sana merupakan generasi yang akan meneraju negara kita pada masa akan datang. Betul, cikgu. Jadi macam mana kita nak melahirkan generasi yang akhlak mulia, mempunyai sasiah yang tinggi, haruslah dilentur daripada buluhnya, iaitu daripada kecil, iaitu daripada ibu bapa kita sendiri. Jadi betul, cikgu. Itu sahaja saya serahkan kepada Irfan. Terima kasih, cikgu. Dan untuk persis dengan peribahasa tadi, cikgu, melentur buluh biarlah dari rebungnya, apa kata ibu bapa ajak anak-anak untuk menonton Didik TV KPM, kerana di sini juga ada pembelajaran yang cukup menarik kepada anda semua. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Bagai bulan di pagar bintang, makin indah jika dipandang. Amboi, pandai pula menyanyi. Biasalah tu, cikgu. Baguslah, berbakatlah Irfan. Tapi kan dalam lagu tu saya dengar bagai bulan di pagar bintang. Ya, cikgu. Itu pasal apa tu? Itu perkataan apa? Peribahasa tu, cikgu. Sudah pandai. Irfan sekarang ajar cikgu Linda pula. Kita tengok, cikgu. Kalau bulan tu di pagar bintang, kan cantik tu, cikgu. Ya, betul. Agak-agak apa maksud peribahasa itu bila kita bayangkan situasinya sebegitu? Okey, kecantikan yang tiada tandingannya. Betul. Wah, macam cikgu lah, cikgu. Bagai bidadari bahasa Melayu lah. Ini betul. Sama dengan anak murid saya, semuanya bunga-bunga. Dari SMK Seri Mulia. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kita tentang peribahasa. Dan untuk segmen kali ini, cikgu, apa pula diskusi kita? Kita cerita pasal peribahasa, kita nak tengok iaitu peribahasa dalam pembangunan masyarakat. Ya. Jadi maksudnya, apabila lahirnya sesuatu peribahasa itu menunjukkan masyarakat itu membangun dan bertamadun. Jadi, inilah petikan. Saya nak anak murid saya bacalah kan, sebab kita nak bagi kemahiran membaca. Okey? Dan saya nak anak murid saya baca info ini, iaitu cerita mengenai peribahasa, macam mana peribahasa ini lahir dan macam mana peribahasa ini menggambarkan pembangunan ataupun ketamadunan sesebuah masyarakat. Jadi siapa nak baca? Silakan. Murid cikgu, petikan yang pertama. Silakan, saya Datul.
Peribahasa berfungsi untuk membentuk tamadun masyarakat dari satu zaman ke zaman yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana kiasan yang wujud dalam sesebuah masyarakat bukan sekadar memberikan gambaran tentang sikap dan nilai anggota masyarakat itu, tetapi juga merupakan sumber pendidikan, iaitu menjadikan mereka sebagai ahli masyarakat yang berhemah tinggi. Terdapat banyak peribahasa yang memberikan makna yang boleh membentuk kepribadian manusia. Terima kasih, Zahra. Lancar dia punya sebutan. Bagus. Maksudnya Zaida belajar daripada kesilapan tadi dan cuba membaca dengan keadaan tenang. Betul, cikgu. Teratur, sebutan pun jelas. Bagus, Zaida. Jadi di sini kalau kita tengok sebenarnya apa masalah anak-anak murid di luar sana ialah mereka agak sukar untuk memahami maksud dan menghayati nilai yang ada dalam peribahasa ini. Jadi di sini saya, Cikgu Linda, ingin memperkenalkan teknik desir, iaitu teknik ilham Cikgu Linda, itu inovasi saya, itu nak memberi kefahaman kepada murid-murid ingin bagaimana nak memahami dan menghayati peribahasa ini. Saya bacakan. Teknik desir menggariskan langkah-langkah yang mudah diingat bagi mencari maksud peribahasa. Akronim yang digunakan berdasarkan konsep yang terlibat dalam setiap langkah yang diberikan seperti di bawah, iaitu kata kuncinya di sebelah sini, iaitu kata kuncinya definisi. Definisi ini iaitu lah, DE lah ya. Kemudian situasi SI, seterusnya R ialah rasional. Jadi bagaimana? Apakah itu definisinya? Definisi ini adalah pengetahuan murid secara umum sahaja. Bukan nak kena cari dalam kamus dewan. Tidak. Iaitu tentang definisi atau sifat kata nama dalam peribahasa yang diberikan. Seterusnya, murid harus membayangkan situasi yang digambarkan dalam peribahasa. Sambil membayangkan, haruslah berfikir secara rasional. Situasi yang digambarkan lalu dikaitkan dengan sifat atau perilaku manusia atau keadaan manusia itu sendiri. Baik, jadi saya tunjukkan di sini, iaitu ini contohnya genggam bara api biar sampai jadi arang. Saya betulkan ya, anak-anak murid di luar sana, ada anak murid menulisnya genggam bara api biar sampai jadi abu. Salah ya, sepatutnya jadi arang. Kalau jadi abu, apa yang nak digenggam? Tak ada apa nak digenggam kan? Jadi ingat Irfan, peribahasa ini lahir dengan rasional. Dia mesti rasional. Jadi kalau abu, tak dapat apa yang kita ni. Jadi pastinya arang. Kalau kita tengok gambar di sini, iaitu definisi. Kita tengok definisi. Api sifatnya sangat panas. Okey, panas. Dan mudah membakar kayu-kayu yang sudah kering. Sebab arang ini hasil daripada kayu yang sudah kering. Dan kayu yang terbakar oleh api akhirnya akan menjadi arang. Itu memang itulah hukum alamnya. Dan seterusnya situasi. Kita bayangkan situasi, jika seseorang menggenggam bara api amatlah menyakitkan. Dan jika diteruskan juga menggenggam bara api itu, akhirnya bara api akan menjadi arang. Arang tidak panas dan tidak menyakitkan. Tetapi apa rasionalnya kita nak kaitkan dengan peribahasa ini? Rasionalnya, menggenggam bara api amatlah menyakitkan. Samalah seperti jika kita ingin melakukan sesuatu kerja atau tugas yang sukar, hendaklah diteruskan sehingga berjaya atau mencapai matlamatnya. Jadi maksudnya di situ kan, andai katalah anak-anak murid di luar sana, Allah susahnya nak menulis karangan. Macam mana nak buat karangan yang panjang, yang mantap, yang cemerlang. Jangan risau. Maksudnya kalau kamu berusaha genggam bara api biar sampai jadi arang, akhirnya kamu akan dapat melahirkan menulis karangan yang cemerlang dengan bantuan-bantuan guru. Jadi genggam bara api biar sampai jadi arang. Sebab itulah berdasarkan peribahasa ini menunjukkan pembangunan sesebuah masyarakat, iaitu masyarakat itu harus mempunyai sifat sebegini. Bekerja keras, cikgu. Bekerja keras. Jangan buat kerja separuh jalan. Sebegitu. Jadi seterusnya, Cikgu Linda tunjukkan pula yang ini. Baik, iaitu ikut resmi padi. Resmi padi semakin berisi semakin tunduk. Kalau lihat daripada gambar ini, padi yang belum berisi, tengok dia tinggi sebegini. Bila dah berisi, dia tunduk macam ini. Jadi berdasarkan pemerhatian orang tua pada zaman dahulu, kita tengok apa definisinya. Okey, padi ialah pokok yang menghasilkan beras. Okey, semua orang tahu yang tu, cikgu. Semua orang tahu. Okey, baik. Lepas tu situasi, apabila padi makin berisi, dia makin tunduk. Semakin tunduk ke bawah. Jadi rasionalnya kita kiaskan kepada sikap manusia. Sikap manusia. Jadi rasionalnya individu yang semakin berilmu, semakin merendah diri. Jadi janganlah masuk bakul angkat sendiri, cikgu. Asal begitu caranya. Jadi inilah yang kita nak sampaikan kepada anak-anak murid di luar sana. Bermaksud peribahasa ini selari dengan ketamadunan sesebuah masyarakat. Dia sama macam yang tadi cikgu kan, jangan ikut resmi ayam,
Bertelur sebiji, Ya. riuh sekampung. Ini macam kontras ataupun berlawanan Ya, kepada tadi. betul. Jadi bila Irfan cakap sebegitu, jomlah kita kupas perbezaan antara resmi padi dengan ayam. Ada lagi satu, cerita pasal bezanya? penyu pula. Ada penyu juga, cikgu. Jom Silakan, kita cikgu, bagilah ceritakan kepada kita. petikan. Mana boleh anak murid saya duduk saja di rumah, kan? Jadi siapa nak baca petikan ini? Silakan. Saya cikgu. Sila Fatihah. Fatihah. Sila. Beberapa contoh yang dapat diberikan sebagai perumpamaan yang memberikan makna supaya merendah diri, tidak angkuh dan takbur ialah seperti yang berikut. Yang pertama, ikutlah resmi padi, makin berisi makin tunduk. Yang kedua ialah jangan ikut resmi ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Dan akhir sekali ialah ikutlah resmi penyu, telur beribu tak siapa yang tahu. Itu saja. Tiga peribahasa yang berbeza Betul. tau. Telur Tapi beribu dan siapa yang dia tahu. senyap saja. Lepas tu ayam pula. Macam tu cikgu punya ayam. Bunyi ayam betina. Lagi sekali, cikgu, saya nak tengok. Tak nak lah. Dia kan nak buat. Saya buat. Ketak. Ya. Tapi kalau yang jantan di subuh hari, Macam mana cikgu? kok. Macam tu. Oh, macam tu. Kok. Gitu. Betul sama lah cikgu. Sama. Okey, tak apa. Jadi, jom kita kupas lah. Kita ada Baik, petikan cikgu. lagi. Kita nak kupas ketiga-tiga peribahasa ini. Silakan. Jadi, siapa nak cuba nak kupas? Mari. Cepat. Kupas Saya, peribahasa cikgu. Nurin Firzana. Sila. Gambaran alam atau kehidupan yang terdapat dalam peribahasa tersebut dengan sendirinya memberikan kita makna yang tepat. Batang padi akan melentur jika buahnya semakin berisi. Seekor ayam yang baharu bertelur memang riuh bunyinya, bergetak ke sana ke sini. Seekor penyu yang bertelur di pantai pula sentiasa menyembunyikan telurnya dalam pasir. Beribu-ribu telur yang dikeluarkannya, tetapi sang penyu tetap senyap tidak berbunyi. Menjawablah persoalan tadi ketiga-tiga peribahasa, iaitu nilai yang kita perlu praktikkan dalam kehidupan. Jadi kan saya kata ketak, kita kata bunyi ayam berketak. Habis tu cikgu, kalau berkokok macam mana? Ada juga ayam berkokok. Ikut situasi ayam itu. Kalau jantan berkokok, kalau betina berketak. Jadi kalau kucing mengiau sebab bunyi iau. Kalau harimau Mengaum. sebab bunyinya aum. Macam itu. Okey, baik. Jadi kat situ beribu-ribu, saya suka ayat yang terakhir, beribu-ribu telur yang dikeluarkan tetapi sang penyu tetap Tak senyap senyap, dan tidak tidak berbunyi. macam itu, diam-diam ubi berisi. Peribahasanya. Baik, jom kita kupas lagi. Siapa lagi nak cuba? Siapa nak baca? Cepat. Saya cikgu. Silakan Dania. Secara keseluruhannya, peribahasa tersebut memberikan erti yang kita tidak perlu menghebohkan atau mencanang tidak tanduk kita seharian. Yang lebih penting ialah hasil daripada perbuatan kita. Biarlah orang lain memberikan penilaian kepada hasil yang kita keluarkan kerana kita sendiri yang akan mendapat malu jika semua tidak ada, sedangkan kita sudah bising riuh rendah ke sana kemari menyatakan perkara yang kita lakukan. Baik, cikgu. Betul. Maksudnya telur sebiji nak canang satu kampung. Ya. Baik ya. Jadi kat situ itulah dia punya nilai yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Namun yang sebenarnya Irfan, daripada petikan ini Irfan, yang sebenarnya lah kan ada kesalahan bahasa. Patut. Saya pun nampak tadi. Saya rasa macam pelik je kan. bagus nak beritahu cikgu macam mana. Ada kesalahan di situ. Mungkin anak-anak murid di luar sana di rumah kan bila tengok macam ada kesalahan bahasa. Memang adalah kesalahan bahasa. Jomlah kita tengok apakah kesalahan bahasa. Ada lagi satu petikan lah. Kesimpulan. Ada pula cikgu. kesimpulannya. Ada Cepat-cepat. pendahuluan, ada isi, adalah penutupnya. Ya, Silakan. silakan cepat. Siapa yang nak kita simpulkan cerita kita hari ini sebelum kita cari kesalahan bahasa? Silakan. Silakan Zaidat. Kesimpulannya, kita melihat beberapa banyak contoh-contoh peribahasa yang mempunyai makna yang berunsur pendidikan menunjukkan bahawa hasil sastera lama mempunyai fungsi yang tertentu dalam masyarakat. Kita melihat juga makna yang tersirat dalam peribahasa itu diikuti oleh semua ahli masyarakat. Peribahasa menjadi penunjuk kepada mereka untuk memilih cara hidup yang baik.
Peribahasa juga dapat memberikan panduan tentang sikap yang harus diikuti dan wajar dihindari oleh mereka. Yang harus diikuti dan wajar dihindari. Yang diikuti ikut resmi padi, seperti penyu bertelur, tak bising-bising. Tapi janganlah ikutlah seperti ayam. Telur sebiji, riuh sekampung. Jadi ceritanya sekarang, jomlah kita pergi kepada cari kesalahan bahasa. Jadi anak-anak murid saya di rumah, mereka dah cari dah. Tadi masa kawan-kawan mereka baca, mereka sudah cari. Jom, untuk yang pertama ini. Yang pertama, petikan pertama. Siapa nak bagi jawapan? Kat mana kesalahan tu berada? Kat mana? Salahnya kat mana? Silakan. Saya cikgu. Fatihah, ya. Fatihah, silakan. Kenapa awak terkejut tadi? Silakan. Okay, kita tengok Kesalahan mana yang kena. daripada petikan pertama tu terdapat 3 kesalahan. Yang pertama adalah sebagai. Pembetulannya adalah bagi. Yang kedua ialah yang, dan pembetulannya adalah juga. Dan akhir sekali, kesalahan bahasa je ialah, dan pembetulannya adalah. Bagus. Tahniah Fatihah. Bagi tepukan kepada Fatihah. Cantik. Cikgu, saya nak tanya lah cikgu. Kenapa kita gunakan adalah? Kenapa tak ialah cikgu? Ialah, selepas ialah mesti kata nama. Mesti kata nama. Dan kemudian selepas adalah kita menggunakan perkataan seperti. Jadi senang. Dia punya kata kuncinya selepas ialah mesti kata nama. Seperti bukan kata nama. Jadi cikgu, contoh ayatnya cikgu untuk ialah. Ayah Abu ialah seorang doktor. Betul? Okey. Ayah Abu ialah seorang doktor. So ada kata nama ni. Kata nama. Okay, kalau faham? adalah seorang doktor, salah. Baik, jadi, jom kita tengok petikan yang seterusnya. Jom kita cari kesalahan bahasa untuk petikan ini. Siapa nak cuba? Untuk perenggan yang kedua, isinya. Okey. Zaidatul, silakan. Zaidatul. Silakan Zaidatul. Pembetulannya ialah meluntur, pembetulannya ialah melenjur. Baharu, pembetulannya ialah baru. Dalam, pembetulannya ialah di dalam. Gitu. Betul. Bagi Tahniah, tepukan 3 Zaidatul. kesalahan. Dah dapat cari 3 kesalahan. 3/3. Meluntur ni yang sebenarnya Irfan, apabila saya membaca karangan pelajar, ada kala pelajar tak tulis melentur. Pelajar tulis Meluntur cikgu. Itu kesilapan yang kadang-kadang pelajar tak perasan. Dan satu lagi perkataan baru dengan baharu. Apa perbezaannya cikgu? Perbezaannya kan, saya bacakan ayat supaya pelajar lebih faham di luar. Ayah baru balik. Okey. Masa. Ayah baru balik dengan membawa kereta baharu. Kereta baharu itu kereta baharu. benda. Baharu itu lama dan baru. Okey. Kereta baharu dengan kereta lama. Kalau baru tu menunjukkan masa cikgu betul. tempoh masa. Ayah baru balik dengan membawa kereta baharu. Kalau nak faham lah. Baik, begitu. Okey, baik, kita pergi kepada petikan yang seterusnya. Kesimpulan tadi tu cikgu. Macam banyak je kesalahan kat sini cikgu. Ifada intai tadi. Cepat, siapa nak cuba? Cepat. Saya cikgu. Silakan. Silakan tanya. Kita tengok mana yang kena. Kesalahan bahasa pada petikan tersebut ialah mencanang. Mencanang, okey. Pembetulannya ialah mencanangkan. Yang kedua ialah kepada. Okey, baik. Jawapannya ialah akan. Lagi Itu satu, saja? 2 je? Dua sahaja. Dua Dapat sahaja. kena pasti 2. Iaitu yang ini tak perasan. Memanglah ada kala pelajar dia tak perasan. Sebab kalau Irfan tengok di situ, sudah bising. Kalau dah bising, kenapa nak riuh rendah? Betul, Bermaksud cikgu. penggunaan perkataan yang dah 2 kali. Iaitu penggunaan 2 kali ni tak perlu. Kalau dah bising, kita gugurkan perkataan riuh rendah. Ataupun kita kata sedangkan riuh rendah saja. Sudah bising, kita gugurkan. Baik. Jadi di situ ada lagi kesalahan-kesalahan bahasa dalam petikan. Jadi kalau kita tengok di sini, jom cari kesalahan bahasa. Yang ini kita tengok sikit lagi anak-anak murid. Kalau siapa nak cuba, sikit lagi. Kita buat laju-laju. Laju-laju. Cepat, kita laju-laju sedikit. Cepat, Nurin. Saya cikgu. Okey. Cepat, kita ni. Okay. Kesalahan yang terdapat dalam petikan terakhir ialah hasil jawapan sebenarnya adalah karya. Okey. Yang kedua, melihat juga. Jawapan sebenarnya juga melihat. Yang ketiga, penunjuk. Jawapan sebenarnya adalah petunjuk. Betul ke semua cikgu? Betul, tapi ada satu tak perasan. Yang berapa contoh, Beberapa cikgu? banyak contoh tu. Okey. Dah lah beberapa banyak. Contoh banyak pun dah banyak. Contoh-contoh pun dah banyak. Jadi kita kena gugurkan sepatutnya beberapa contoh. Okey, tahniah semua.
bagus. Baik. Okey. Kita tengok ada lagi tak slide Cikgu Linda tak Tak pasang. ada, Cikgu. Baik, dah habis Okey, rupanya. selesai untuk segmen ini. Cepat masa berlalu. Irfan. Kita akan berhenti Silakan. berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM untuk Bahasa Melayu Tingkatan 5 tentang peribahasa. Bersama siapa? Tentunya saya Irfan Syahmi dan Cikgu Linda. Untuk segmen kali ini kita akan teroka lagi tentang peribahasa yang berikutnya. Silakan Cikgu. Okey, slot kita kali ini iaitu gambar dan peribahasa. Jadi Cikgu Linda tunjukkan gambar ini. Saya nak anak-anak murid saya di rumah cuba teka gambar ini gambar apa yang sebenarnya, apa bendanya. Kamu pernah tengok tak gambar ini? Jom kita tengok gambarnya. Ni. Jadi angkat tangan. Siapa pernah tengok gambar ini? Angkat tangan. Oh, dua orang pernah. Dua orang. Fatihah dan juga Nuril. Dania dengan Zaida tu tak pernah tengok ya? Allah cian. Allah cian dia. Tak apa. Okey. Abang Ini gambar Irfan dengan Cik Linda akan terangkan apa Silakan. ceritanya. Yang sebenarnya, tanyalah dulu. Fatihah ini gambar apa ni Fatihah? Ni gambar niru. Nyiru. Lepas tu ada lah tapak tangan tu. Macam tu. Apakah peribahasa yang berkaitan dengan nyiru dan tapak tangan. Jadi di situ, macam mana kamu nak memahami peribahasa ini? Gunakan teknik desir, iaitu kita tahu definisi apa yang ada dalam peribahasa itu, lepas tu kita fikirkan situasi dan akhirnya kita fikirkan rasionalnya. Jom kita tengok bagaimana peribahasa ini boleh menggambarkan maksud, iaitu kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Nyiru ini apa dia nyiru? Nyiru ialah sejenis alat untuk menampi beras. Begitu. Dan situasinya nyiru lebih besar daripada tangan manusia. Bila kita tengok memanglah tangan manusia ni kecil nyiru besar. Jadi di situ rasionalnya ialah orang yang memberi sesuatu dan sangat menghargai pemberian seseorang. Kita sangat hargai pemberian seseorang macam itu. Jadi maka lahirlah peribahasa ini. Dan ingat ya, peribahasa selari dengan ketemadunan manusia. Bermaksud apabila lahirnya peribahasa ini, maka menunjukkan manusia atau masyarakat itu pandai menghargai pemberian seseorang. Setuju, Cikgu. Baik, kita tengok yang kedua pula. Gambar apa yang akan ditunjukkan? Apa? Bagaikan sebaik Bagaikan, ni. jangan beritahu lagi Cikgu. Tapi dah ada Cikgu. Kat gambar tu dah ada. Ada kat gambar ni. Aur, apa dia? Tebing. Siapa nak teka apakah peribahasa yang berkaitan dengan gambar ini? Bagaikan sila. Sila Zaidatul. Peribahasa yang sesuai dengan gambar ini ialah bagai aur dengan tebing. Betul. Bagaikan aur dengan tebing. Itu lagu Francisca Peter. Tak tahulah. Irfan mungkin tak tahulah zaman saya tu sebenarnya. Saya tahu Cikgu. Francisca Peter. Oh lama. Saya layan lagu itu. Biasalah kita tengok peribahasa ni Irfan. Ini apakah betul ia tu. Cikgu? Sebab anak-anak murid di luar sana ada yang dah tahu, ada yang tidak tahu. Tapi yang tidak tahu tak apa, Cikgu Linda terangkan. Aur ialah buluh yang sebenarnya anak-anak. Okey, macam niur lah, niur melambai. Yang sebenarnya itu kelapa. Macam itulah. Aur inilah buluh. Dan apa definisi aur? Aur ialah buluh yang tumbuh di tepi sungai. Tebing ialah tanah yang ada di tepi sungai. Jadi situasinya akar buluh mencengkam tanah tebing. Sungai daripada runtuh dan menggambarkan ikatan ataupun kerjasama. Aur dengan tebing ni bekerjasama supaya air itu tidak menghakis tebing dan aur pula tidak rebah. Jadi di situ rasionalnya menggambarkan ikatan atau kerjasama yang berlaku antara dua pihak. Ingat ya, peribahasa ini mesti ikatan antara dua pihak. Dua pihak. Dia tak boleh satu, dia kerjasama. Okey, apa yang penting Irfan? Kerjasama. Pandai. Itulah nilai yang ingin kita sampaikan seperti yang Cikgu Linda sebut tadi. Apabila lahirnya peribahasa, masyarakat itu sudah pandai bekerjasama. Bagaikan aur dengan tebing. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang ini. Saya nak tanya anak murid saya, ni gambar apa? Dia tak ada tulisan tak ada Jadi tulisan. kena Ini teka semakin apakah sukar. gambarnya.
Ayo, semuanya. Cikgu tu pokok kelapa ke? Pokok kelapa Pokok- ke? Okey. Hai, Ada macam kemungkinan bukan tak ada pun kelapa. buah kelapa kat situ. Tak macam tak ada, tapi lebih kurang. Lebih kurang sama, cikgu. Lebih kurang Daun dia macam sama, sama. tapi tak Okey. apalah. Cikgu Linda terangkan. Ya. Yang sebenarnya ini ialah, jom kita tengok betul-betul, anak-anak murid tengok pada skrin, bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Masing-masing. Ni Cikgu Linda ambil gambar sendiri ni. Koleksi Cikgu Linda ni. Cikgu pergi ambil gambar ni, cikgu? Cikgu Ya. kecil-kecil macam tu lah. Kecil-kecil. Gitu. Dekat mana ni, cikgu? Di Lokasi? kampung saya. Ke kampung cikgu. Baik. Okey. Jadi definisi ni. Pokok enau, sebenarnya apa yang anak murid saya sebut tadi kelapa, dia hampir sama. Sebab apa? Cuba kita tengok ya. Pokok enau ialah sejenis pokok palma. Jadi di situ contoh pokok palma ialah kelapa sawit, kelapa, kurma dan juga enau ni juga. Pokok pinang pun di dalam kelompok pokok palma. Cuma enau ini tumbuh di dalam beluka. Sebab dia tumbuhan melia dan pucuk dia keluar. Bila pucuknya keluar, jadi rasionalnya, maka bersesuaianlah dikatakan, maksudnya sifat pokok enau ini hanya mementingkan diri sendiri. Jadi di sini, masyarakat dalam sesebuah masyarakat ini ingin menegur masyarakat yang suka mementingkan diri sendiri. Jadi tidak boleh nak menjaga kesopanan dan kesusilaan, tidak boleh engkau ni pentingkan diri sendirilah. Jadi tak cantiklah. Engkau ni bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Ada bahasa yang indah digunakan, cikgu. Kita berkias. Berkias. Sebab peribahasa Melayu ini penuh dengan tata susila dan Betul, kesopanannya. Baik. Jadi inilah dia 3 peribahasa. Okey, 3 peribahasa. Nak murid faham tak tentang bagai enau dalam beluka ni? Faham ke ya? tidak? Kalau faham, jom kita tengok apa lagi. Sila bina ayat. Bina ayat berdasarkan peribahasa. Cikgu, untuk yang ni cikgu, kita perlukan seorang sahaja murid. Jadi siapakah orang yang bertuah dan nak kongsikan kepada kita? Silakan, seorang sahaja. Sila, siapa? Angkat tangan. Fatihah. Oh, Fatihah je Fatihah dari dengan Dania tadi ni. Dania pun nak. Mana satu? Okey, cikgu pilih, cikgu pilih. Saya pilih. Ya. Saya pilih Dania lah. Dania. Okey. Allah Fatihah. Tak apa kat sekolah nanti Fatihah ya. Next episode seterusnya. Bina ayat bagi peribahasa kecil tapak tangan niru kami tadahkan ialah kerajaan memberikan bantuan kewangan kepada semua murid dan rakyat sangat menghargainya ibarat kecil tapak tangan niru kami tadahkan. Allahumma. Beri tepukan sikit. Kan mereka akan dapat duit bantuan daripada Betul. kerajaan. Alhamdulillah. Kecil syukur. tapak tangan niru kami tadahkan. Tahniah, Dania. Sebegitu. Okey, Baik, baik cikgu. Jadi Irfan, jadi apa yang kita dapat hari ini, Ya, saya silakan. nak bila murid belajar ni kita nak rumuskan lah. Betul, cikgu. Belajar. Siapa nak rumuskan ni? Dah belajar tadi. Siapa nak rumuskan? Rumusan ringkas. cikgu. Ya, Nurin. seorang Silakan, sahaja. Silakan Nurin. Rumusan yang saya belajar hari ini ialah perkara yang saya belajar hari ini ialah tentang asal-usul sesuatu peribahasa. Melalui peribahasa kita dapat menggambarkan perasaan seseorang. Selain itu, saya juga dapat mempelajari kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan. Begitu. Itu yang pelajar dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Dan, Mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan sedikit kesimpulan ringkas tentang topik kita ni tentang peribahasa. Okey, topik kita hari ini memang mengenai asal-usul peribahasa. Dalam masa kita belajar mengenai peribahasa dalam pembangunan masyarakat, dan pada masa yang sama pelajar mencari kesalahan bahasa. Betul je. Dan Kita daripada intai-intai. peribahasa ini menunjukkan ketamadunan sesebuah masyarakat. Terima kasih cikgu. Dan berdasarkan prestasi cemerlang murid-murid cikgu dari SMK Seri Mulia ni, bagaimana prestasi mereka cikgu? Cemerlang atau bagaimana? Pada pendapat saya, prestasi mereka cemerlang. Alhamdulillah. Sebab mereka berusaha bersungguh-sungguh Betul. kerana usaha tangga kejayaan. Tanya semua. Berikan tepukan untuk diri sendiri dulu. Okey cikgu, nak tanya. Kawan-kawan dekat rumah ada hubungi saya tadi cikgu. Nak tanya, di mana mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan sebenarnya? Ni pengukuhan kita tengoklah. Saya nak bagi kerja rumah sikit. Ada kerja rumah. Apakah ia, sila cikgu? hasilkan satu folio tentang asal-usul peribahasa. Macam mana nak cari? Senang saja. Cari melalui Pelantar Delima ataupun melalui internet. Pelantar Baik, cikgu. Delima KPM. Cikgu ada pesanan ke sikit cikgu? Pesanan saya? Ya. Pesanan saya, ingat. Menuntut ilmu itu takwa.
Menyampaikan ilmu itu ibadah, mengulang ilmu itu zikir, kena ulang, dan mencari ilmu itu satu jihad. Terima Saya serahkan kasih kepada Cikgu. Irfan. Nampaknya Cikgu Linda kita pada hari ini telah menatang kita bagai minyak yang penuh. Berikan terima didikan kasih. dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Cikgu. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Noziana Yus selaku juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada murid-murid cemerlang kita dari SMK Seri Mulia. Berikan tepukan dulu. Baik, insya-Allah. Dan jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dari TV KPM. Bye-bye.